Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan isu merpati. Yang mana ramai tanya saya 2-3 hari ini berkenaan dengan isu merpati. Dan semalam juga ada dijawab oleh Timbalan Presiden PKI, yaitu Saudara Rafizi Lamli, berkenaan dengan isu dakwaan layanan istimewa kepada merpati di penjara. Merpati ini adalah code name yang diberi kepada Najib, yaitu kod nama lah. Dan dia punya catatan itu daripada awal dia masuk penjara sehingga dia dikatakan masuk ke hospital Red Hub Ceras. Jadi catatan-catatan itu ada dibuat daripada budgetnya, daripada apa keistimewaan dia, semua ada. Dan benda itu menular di media sosial dan dalam grup WhatsApp, di laman-laman Facebook ada, kita boleh jumpa. Jadi ini isu dia. Jadi ramai yang tidak tahu. Dan apa dia merpati ini tadi yang dikatakan mendapat layanan istimewa, yang mana juga semalam Saudara Rafizi Lamli telah pun menjelaskan, yang mana kita lihat seolah-olah Najib ni boleh memberi arahan, yang mana Facebook dia, media-media sosial dia bergerak. Jadi di situ orang lihat. Dan hari ini apabila kita tengok apa yang dikata oleh kenyataan daripada merpati ini tadi, yang mana dia kata Najib harus dimasukkan ke dalam rumah hospital Red Hub Ceras. Memang hari ini keluar kenyataan bahawa penjara sahkan Najib kini berada di hospital Red Hub Ceras ini tadi. Maka kenyataan yang dikeluarkan oleh orang yang buat merpati ini tadi memang jelas betul lah. Yang mana kalau kita lihat, dia kata kenapa Najib nak ke Red Hub Ceras ni. Yang pertama, dia kata rumusannya adalah mudah bergerak untuk ahli keluarga dan SU politik orang luar nak jumpa. Yang kedua, mudah jumpa orang berbanding dalam penjara. Mungkin menjadi percaturan politik lebih mudah dibuat. Yang ketiga, hospital Red Hub Ceras disediakan dengan fasilitas VVIP. Yang keempat, dia kata, di hospital sekarang ini hanya ada bilik first class digunakan. Yang kelima, ada pakar-pakar akan jawab nanti sekiranya tiada sebab merpati perlu dihantar ke Red Hub Ceras. Ini yang saya lihat kenapa dia nak di Red Hub Ceras ni. So dia tidak nak HKL. Jadi isu dia di HKL tu ada first class, yang di Red Hub BBIP room. Itu saja fasilitas yang dia mahu, dan dia juga senang untuk berjumpa dengan ahli keluarga. So pada saya lihat daripada ulasan-ulasan panjang ni, yang mana bilik pun nak direnovate berjumlah 50,000, akhirnya diturunkan budget. Itu pada saya tidak isu lah. Nak bagi keistimewaan kepada Najib ni, bagilah. Tetapi kawan-kawan tanya apa itu merpati. Merpati itulah yang saya kata tadi, kod nama kepada Najib. Dan kenapa merpati ini digunakan untuk menjadi kod nama Najib? Kerana merpati terbang bebas. Jadi ini maksud dia. So apa yang kita lihat juga daripada keistimewaan-keistimewaan yang dia nak dapat ni, pada saya di awal ini tak apalah, memang kalut lah, memang kecoh lah. Kerana kita tahu Najib sebelum ini adalah pemimpin utama negara, dan dia adalah anak bekas Perdana Menteri, dan dia sendiri menjadi Perdana Menteri sebelum-sebelum ini. Dan kita tahu dia tidak pernah hidup susah, dan dia memang tidak ada orang di sekelilingi dia. Yang mana sebelum-sebelum ini dia juga tidak pernah merasakan apa itu ditindas. Yang selama ini dikelilingi beliau adalah pembodek. Orang-orang yang nak mengampu, mendapat jawatan, mendapat projek, mendapat tender. Jadi daripada isu, saya sebagai rakyat kalau saya lihat, tidak apa. Kerana yang paling penting pada kita rakyat hari ini, Najib sudah pun didapati bersalah. Najib juga sudah pun dipenjarakan. Dia nak mendapat keistimewaan macam mana itu tak kisah. Yang penting dia jalani hukuman penjara itu, dan denda itu harus dibayar. Itu pada saya rakyat sudah cukup untuk sementara waktu ni. Memang kalau kita sebagai rakyat, sebagai manusia, saya lihat kemanusiaannya. Biar dia dapat kemudahan yang istimewa sedikit, tetapi tetap terhad. Tetap dia melakukan perkara itu seolah-olah dalam mencuri. Dia dalam menyorok-menyorok. Baru dia rasa bagaimana susahnya kehidupan itu. Jadi sebelum-sebelum ini dia tidak pernah rasa itu. Walaupun dia mendapat kemudahan BBIP sekalipun, dia tidak akan kemana. Kerana satu saat dia akan terbongkar juga macam isu merpati ini. Orang buat catatan dia daripada hari pertama dia masuk penjara sehingga ke Red Hub ini tadi. Red Hub Ceras ini. Jadi catatan itu tidak akan boleh padam. Dan bagaimanapun penipuan dia untuk dia nak menyelamatkan diri dia,
itu dia nak menjawab lah sendiri. Dan catatan itu akan terus berlaku. Kerana hari ini dengan media-media sosial yang ada, kita tidak boleh nak menipu. Kita tidak boleh nak menyorok. Seandainya kita tidak dapat ambil gambar, seandainya kita tidak dapat ambil video, tetapi siapa yang datang melayan kita ke sana tetap akan buka mulut juga satu masa nanti. Kecuali pakai binatang lah, pergi melayan Najib tu ataupun pergi membuat bantuan pada Najib tu mungkin boleh lah. Tetapi selagi namanya manusia, suatu hari pun dia akan bongkar rahsia bahawa ini dulu yang kami buat untuk Najib, untuk selamatkan dia macam ni akan keluar. Jadi saya tidak pernah risau di situ. Kita sebagai rakyat, saya tidak nak walaupun isu merpati ini Najib dapat layanan istimewa. Memang saya selalu kritik bahawa rasakanlah macam ni lah. Tetapi biarkan, kerana benda ini tidak akan berterusan. Lama-lama dia terbongkar juga. Kalau betul ada salah laku, kalau betul Najib tidak ikut cara banduan lain, tidak apa sementara waktu ni. Lama-lama benda ni terbongkar. Yang nak menjawab pengarah penjara, mereka-mereka yang terbabit, kementerian-kementerian terbabit, dia akan jawab benda ni. Jadi kita tak payah risau lah benda ni. Satu saat pun seperti mana dia dulu. Dulu dia menyorok isu 1MDB, menyorok isu SRC. Banyak yang dia aniaya di situ. Banyak orang yang terkorban di situ. Terkorban kerjaya, terkorban diri. Semuanya ada di situ. Hari ini, dia sendiri boleh masuk dalam penjara. Itu pun sudah cukup. Dulu dia rasa bahawa dia tidak akan boleh masuk penjara. UMNO tidak mengaku dia kalah. Dia tidak mengaku. UMNO tidak pernah merasakan bahawa mereka akan jatuh. Barisan Nasional itu yang mereka gahkan, mereka fikir bahawa selama-lamanya. Akhirnya jatuh, tumbang. Walaupun tak kisahlah 22 bulan ke, 5 hari ke, 6 hari ke. Yang penting dah jatuh. Begitu juga isu Najib. Najib pun hari ini, kita ni tidak ada dalam sejarah Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri masuk penjara. Hari ini dah ada. Jadi, siapapun yang melakukan kesalahan akan merasa. So, tidak susah kalau pada saya. Jadi, kita rakyat tak payah gusar di sini. Kita harus ke depan kerana dah sah pun Najib masuk penjara. Dan kita juga rakyat tidak perlu kita nak terbabit dengan bahawa Najib ni dah masuk penjara, kena macam ni. Saya pun mahu, tetapi tak apa. Dia tidak kekal berapa lama. Ada 12 tahun. Hari ini dia baru jalani 1 bulan. Dan mungkin lagi ke depannya kita tak tahu. Dan kita juga tidak tahu apa perubahan politik selepas PRU ke-15 ini. Jadi penderaan yang ada pada dia hari ini pun dah cukup membuatkan dia pening. Sebab dia tidak pernah merasa yang susah. Ini adalah satu kesusahan yang pada dia sangat perit sekali. Dia dah pening kepala. Itu yang kalau kita lihat dia sekarang ni. Dia berbagai-bagai yang dia kena fikir. Bayangkan duduk sendiri. Yang sebelum-sebelum ini dikelilingi oleh penasihat, semua ada. Hari ini dia duduk sendiri. Yang mana nak berjumpa dengan orang ni, perlu menyorok-nyorok, perlu minta kebenaran ni. Kena takut ada mata-mata nak lihat. Itu semua ada dalam kepala otak dia. Memang dah teruk lah. Jadi keistimewaan yang dia dapat hari ini pun, kalau kita nak lihat, tak sebesar jarah pun. Yang patutnya sebelum ini dia dapat begitu besar. Jadi ini sudah cukup pada saya. Jadi kita tidak payah nak kritik sangat. Tapi itulah dia yang dikatakan merpati. Merpati itu adalah Najib. Codename kepada Najib. Dan dipertikaikan kerana dilihat sebagai mendapat keistimewaan di dalam penjara. Tetapi pada saya dah lah. Biarkan dia dapat keistimewaan tu, tak dapat banyak mana pun. Namanya juga banduan. Yang paling penting, namanya Najib dah pun jadi banduan. Dan dipenjarakan kerana hukuman itu rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa. So dah lah. Pada saya itu je. Kurang-kurangnya ada dilihat ke depannya, ada dalam catatan sejarah bahawa negara kita ini tetap juga mengamalkan demokrasi, tetap juga badan kehakiman kita masih lagi lebih baik kerana boleh memenjarakan siapapun yang bersalah apabila dibawa ke muka pengadilan. So itulah pencerahan saya. Sekian, terima kasih.